dia terperasan ada bayang-bayang betul-betul berdiri dekat belakang langsir kat sliding door bilik dia tu. Masa ni hati dia betul-betul tak sedap. Berdetum kencang jantung dia masa ni. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Welcome back guys to Malam Mistik. Okay, korang semua apa khabar? Aku harap korang sihat-sihat je. Diam tak diam dah nak beraya dah kita ni. Aku harap korang semua dah prepare lah barang-barang raya tu. Yang mana balik beraya kat kampung tu, hati-hati guys. Hati-hati memandu. Aku tahu memang toll free. So korang kenalah jaga diri korang sendiri ketika memandu di jalan raya. Okay, so tahun ni aku yakin kita balon raya sepuas-puasnya sebab untuk cover sekali beberapa tahun lepas yang kita tak beraya kan. Betul tak? So tahun ni kita balon puas-puas guys. Mana tahu tahun depan pandemik lagi sekali dah tak boleh nak beraya. So balon dah puas-puas tapi beringat. Okay guys, aku tak nak celoteh panjang sangat hari ni. Hari ni aku nak straight to the point je. Sebelum tu seperti biasa guys, yang mana belum subscribe aku tu, bantu aku tekan button subscribe tu. Tekan sekali butang loceng tu guys. Benda ni free aja. Korang bantu aku janji aku akan sampaikan cerita aku ni lagi best kat korang lagi. InsyaAllah, insyaAllah, insyaAllah. Yang ni aku janjilah, aku cuba yang terbaik. Okay, cerita kali ni aku terima daripada seorang subscriber aku yang hanya nak dikenali sebagai Nisa. Dia hantar cerita ni melalui Telegram guys. Dia minta aku kongsikan pengalaman dia ni kat korang supaya ada pengajaran dan tips yang dia sampaikan. Dan kita ni semua ni boleh belajar daripada cerita dia ni sama-sama. So apa tunggu lagi? Let's go to the story guys. Kisah ni berlaku masa Nisa dan suami dia pergi bercuti dekat Bukit Fraser guys. Masa ni baru je diorang ni berkahwin. Cerita ni berlaku lebih kurang 3-4 tahun yang lalu. Si Nisa ni tak ingat bila tarikh spesifiknya kejadian ni berlaku. Hari tu Nisa dengan suami dia ni bertolak daripada KL dah nak petang dah. Memandangkan ada urusan kerja yang tak boleh nak dielak oleh suami dia, kenalah diorang ni bertolak waktu petang. Pun KL dengan Bukit Fraser pun bukanlah jauh sangat kan, betul tak? Sampai je kat Kuala Kubu baru, hari dah nak gelap. Ditambah pula dengan suasana hari mendung nak hujan. Lagilah bertambah-tambah gelapnya. Dalam perjalanan nak ke Bukit Fraser tu, kan ada satu empangan kan sebelum sampai ke Bukit Fraser tu. Betul tak? Tengah dia nak melintas empangan Kuala Kubu baru tu, si Nisa ni minta suami dia berhenti sekejap kat situ. Dia nak ambil gambar, kata dia. Memang cantik suasana maghrib dekat situ. Suami Nisa ni, dia iakan aja apa yang si Nisa nak ni. Dia pun berhentilah kejap ke tepi jalan tu sebab nak layankan si isteri dia ni yang duk nak ajak ambil bergambar dengan berselfie ni. Tengah-tengah dia berselfie tu, baru dia perasan melalui phone dia ni, ada seorang perempuan tengah berdiri tercegat betul-betul kat tepi cenuram tasik tu. Nisa ni fikir mesti dia kat situ tengah menikmati pemandangan kat empangan tu sama macam Nisa. Tapi yang hairannya, badan dengan muka dia bukan menghadap ke empangan, tapi memandang ke arah jalan raya. Lagi pelik pula tu, tak ada kenderaan lain pun yang parking kat situ melainkan kenderaan si Nisa dengan suami dia ni. So dalam fikiran si Nisa ni menjadi tanda tanya, sama ada perempuan ni ke situ jalan kaki ke? Sebab empangan tu memang jauh sikit dari kampung ataupun apa-apa tempat pun. So curious jugalah si Nisa ni. Ke atau ada kampung berdekatan kat situ yang Nisa ni sebenarnya tak tahu? Kalau ya, tak tahu pula ada kampung yang berhampiran kat situ yang memungkinkan budak perempuan ni boleh jalan kaki kat situ kan?
Persoalan ni bermain-main dekat fikiran si Nisa ni. Kalau tengok daripada paras perempuan ni, keadaan dan bentuknya nampak biasa-biasa je. Berbaju kurung, manis je budaknya ni, cantik. Tak adalah yang menyeramkan pun. Tak ada apa pun yang menampakkan sesuatu yang pelik pun dekat budak perempuan ni. Si Nisa ni bisik-bisik lah kat suami dia. Suruh suami dia tanya, budak perempuan ni buat apa kat situ? Kalau tak ada transport, Nisa ni suruh suami dia ni offer kalau dia nak ke Bukit Fraser, bolehlah tumpangkan sekali. Suami si Nisa ni turut je apa bini dia cakap. Dia pun pergilah tanya kat budak perempuan ni, macam yang disuruh si Nisa ni. Tapi tak banyak yang budak ni jawab. Dia banyak senyum je. Lepas tu dia tolak offer si suami Nisa masa ni. Katanya dia tunggu orang dekat sini. So lepas ambil gambar dengan selfie dekat situ, diorang berdua ni pun bergeraklah menuju ke Bukit Fraser. Sampai ke atas Bukit Fraser ni, jam dah lebih kurang jam 8 malam. Lepas je diorang berdua ni check in hotel, si Nisa ni pun ajaklah suami dia keluar untuk cari makan malam. Diorang makan kat satu food court dekat sana. Tengah-tengah makan ni, si Nisa ni nampak lagi budak perempuan yang sama ni yang dia jumpa tadi kat empangan Kuala Kubu Baru tu, berlega-lega depan kereta dia. Dia perhati je gerak-geri perempuan tu. Seorang-seorang je dia perempuan tu masa tu. Masih tak nampak pun kawan-kawan dia bersama-sama dengan dia. Dan si Nisa ni abaikan je, dia teruskan je makan. Masa lepas makan tu, masa dia nak balik, sampai dekat kereta dia, dia tengok budak perempuan tu dah tak ada. So dia pun proceed je lah menuju ke hotel. Dah penat dah pun. On the way nak ke hotel tu, Tengah dekat sempang 3 hotel tu, kau pun tahu kan, jalan kat Bukit Fraser ni kan semuanya sunyi-sunyi belaka kalau malam-malam ni. Lepas tu gelap pula. Tiba-tiba guys, dia nampak perempuan yang sama berdiri dekat tepi sempang. So cepat-cepatlah dia cakap kat suami dia, dah kenapa kan perempuan ni berdiri kat sini pula? So Nisa ni pun dah mula komplain kat suami dia sebab asyik nampak perempuan yang sama je daripada petang tadi, daripada maghrib tadi ni. Suami dia tanya balik dekat Nisa, perempuan mana ni yang? Memandangkan suami dia tak nampak pun ada budak perempuan yang berdiri dekat sempang tu, yang dia baru lepas sempang tu, si Nisa ni cepat-cepatlah tengok balik dekat side mirror dia tu. Memang betul guys, tak ada perempuan tu kat sempang tu. Si Nisa ni makin jadi hairan dan keliru masa tu. Tadi memang jelas je nampak budak perempuan tu berdiri tercegat dekat tepi sempang tu. Macam mana suami dia ni boleh tak perasan pula? Lepas tu dah kenapa pula tiba-tiba dia hilang? Masa ni hati si Nisa dah mula rasa tak sedap dah. Dah macam ada yang tak kena ni. Tapi takkanlah perempuan ni hantu pula kan? Sebab dia langsung tak nampak perempuan ni macam hantu. Yelah, kalau hantu kan kita boleh dapat feel bentuk dia atau gaya dia memang macam hantu. Dia adalah benda-benda yang menampakkan dia nampak macam hantu. Atau ada yang memang tak kena kan dengan perempuan ni. Ini kata Nisa lah dalam hati dia. Dia memang tak tahu, memang tak rasa pun yang budak perempuan ni adalah jelmaan ataupun hantu ataupun apa sahaja benda-benda yang mistik. Yang dia anggap budak perempuan ni hanyalah budak perempuan biasa je. So dia lupakan je lah perkara tu. Tak lama lepas tu, diorang pun sampailah ke hotel yang diorang duduk. Hotel yang diorang duduk ni, si Nisa ni tak bagi nama pula. Tapi hotel ni kata si Nisa agak popular jugalah kat kawasan Bukit Fraser. Konsepnya macam rumah teres, tapi susunannya bertingkat-tingkat. Boleh tahan cantik jugalah. Bilik yang ditempah tu ada 2 bilik kat dalam dia. Kat master bedroom tu ada 1 sliding door. Lepas tu terus sambung ke balkoni. Bila buka sliding door tu, betul-betul menghadap lereng bukit. Maksudnya, ni master bedroom, ini ruang tamu. So, ada sliding door. So, kalau buka sliding door ada 2 ni, betul-betul menghadap samalah. Macam tu lah lebih kurang bunyi ni. Aku terangkan balik kat korang kalau korang tak faham. Okay? Bilik hotel tu pula terletaknya dekat tingkat 2 guys.
Malam tu masa nak tidur, suasananya memang sunyi. So memang seronok lah buat orang-orang yang baru kahwin ni kan. Yang ni aku tak nak cerita lah apa dia buat. Okay, masa diorang baru je terlelap, tiba-tiba Nisa ni dengar ada orang yang gendang pintu bilik dia ni. Dia tengok jam kat phone dia. Dah pukul 1 pagi dah. So dia pun tak fikir panjang, dia teruslah menuju ke pintu bilik dia tu, nak tengok siapa yang gendang pintu bilik dia. Baru je dia nak buka pintu dia tu, dia mula terfikir, yang dia ni sebenarnya dekat resort, kat Bukit Fraser pula tu. Siapa pula yang tiba-tiba nak gendang pintu dia malam-malam buta ni kan, pukul 1 pagi ni. So dia lupakan je lah niat dia nak buka pintu tu. Sebelah pintu tu ada satu tingkap kaca. Kalau buka langsir memang boleh nampak luar lah daripada dalam bilik. So dia pun ambil keputusan nak jengah lah siapa yang ada kat depan pintu bilik dia tu melalui tingkap tu. Dia pun selak lah ke langsir tu. Rupa-rupanya guys, perempuan yang sama dia jumpa masa awal-awal tadi tu tercegat depan pintu bilik dia. Terus terdetik kat hati dia ni, perempuan ni nak apa ni? Macam mana pula dia tahu yang si Nisa dengan suami dia ni duduk dekat sini pula ni? Si Nisa betul-betul confused masa ni. Betul-betul dia rasa tak faham kenapa dan apa sebabnya budak perempuan ni datang sampai ke bilik dia ni. Nisa ni dia nak buka je pintu tu, dia nak tanya sendiri kenapa. Tapi dalam hati dia memang teragak-agak masa tu. So dia pun ambil keputusan nak kejutkan je suami dia ni, minta suami dia ni ada sama masa dia buka pintu tu. Dia pun bergegas lah masuk ke dalam bilik tu nak kejutkan suami dia. Suami dia pun yang dalam keadaan tengah-tengah bela tu bangun, layankan je si Nisa ni pergi buka pintu tu. Tapi bila si suami ni buka pintu, perempuan tu tak ada pun depan pintu, lengang je. So suami si Nisa ni suruh si Nisa ni sambung balik tidur je. Dia cakap mungkin Nisa ni ngigau agaknya, terbawa-bawa. Mana mungkin perempuan tu boleh tahu kat mana hotel dan lokasi diorang duduk ni kan. Lepas tu tak ada sebab pun kenapa dia nak datang cek diorang ni sampai ke hotel. Tak mungkin. Ini yang suami Nisa ni bagi tahu dekat Nisa. Dia suruh Nisa tidur sebab dia fikir Nisa ni mungkin mengigau. Nisa diam je bila suami dia cakap macam tu. Dalam masa yang sama, hati dia ni memang dah tak sedap dah. Dia yakin memang dia nampak perempuan tu tercegat depan pintu dia tu. Dalam masa yang sama, dia pun duk fikir, kenapa banyak kali dah bayangan perempuan ni muncul depan dia. Takkan perkara ni hanya kebetulan je. Tak mungkin. So Nisa ni sambung je tidur. Malas lagi nak fikir-fikir lagi dah hal ni. Dia pun baringlah ke atas katil dia tu. Dia cuba pejamkan mata dia guys. Cuba. Tapi matanya ni tak nak lelap pula. Suami dia tu dah jauh dah belayar dah. Dah jauh dah, nyenyak sangat dah dia tidur ni. Baru je Nisa ni nak tertidur, dia terdengar ada kecoh-kecoh kat ruang tamu bilik dia menginap ni. Bunyinya macam kerusi bergerak. Lepas tu macam kecoh-kecoh ada orang yang alihkan sofa lah. Lepas tu ada kecoh-kecoh macam-macam benda lah, macam bunyi bising kat depan ruang tamu dia tu. Aduhai, apa lagi lah kejadian ni agaknya, fikir si Nisa ni. So dia pun keluarlah bilik, kononnya nak tahulah apa yang berlaku. Walaupun dalam hati dia punya takut, hanya Tuhan je yang tahu masa tu. Nak kejutkan suami dia pula, takut mengganggu suami dia nak tidur pula kan. So dia pergi je lah sorang-sorang ke ruang tamu tu. Sampai kat ruang tamu tu je, dia pun buka lampu. Tengok-tengok tak ada apa pun yang berlaku. Sofa dengan kursi meja makan tu masih elok je, tak bergerak apa-apa pun. Tapi yang peliknya, kenapa sinki kat kawasan dapur tu, pilih dia terbuka airnya? Siapa pula yang buka? Ke atau dia sendiri yang buka tapi dia tak perasan? Si Nisa ni jadi curious guys bila pipe air tu terbuka. Sudah, si Nisa ni betul-betul makin confused dah.
Lepas dia tutup pilih air tu, dia pun cepat-cepatlah masuk ke bilik dia. Otak dia nak fokus untuk tidur je kali ni. Tak sabar nak jumpa pagi, kata dia. Baru je dia landing ke atas katil tu, dia terperasan ada bayang-bayang betul-betul berdiri dekat belakang langsir kat sliding door bilik dia tu. Masa ni hati dia betul-betul tak sedap. Berdetum kencang jantung dia masa ni. Tapi dalam masa yang sama, perasaan ingin tahu tu pun mencanak juga ni. So dia ambil keputusan nak selak je kail langsir tu. Dia kuatkan diri dia nak selak kail langsir tu. Sebenarnya dia pun dalam masa yang sama dah tak tahan dah asyik diganggu dengan benda-benda macam ni. Si Nisa ni cakap dalam hati dia masa dia nak buka langsir tu, tujuan dia nak ke sini nak berehat, bukan nak stres macam ni. Janganlah ganggu dia, janganlah ganggu dia suami isteri. Lepas tu terus dia selak kail langsir tu. Bila dia selak je kail langsir tu, Masya Allah, ngam guys. Perempuan tu berdiri kat luar beranda bilik dia. Perempuan yang sama yang dia jumpa berkali-kali tu. Tapi kali ni dia datang dalam bentuk yang lagi seram. Muka budak perempuan ni betul-betul pucat lesi weh. Betul-betul muka yang macam tak ada darah dah. Dia tenung tajam kat muka si Nisa ni. Dia tenung. So apa lagi yang mampu Nisa buat kan selain daripada menjerit sekuat-kuat hati dia. Terus tersentak suami dia masa tu. Cepat-cepatlah suami dia bangkit, terus dapatkan si Nisa ni. Masa suami si Nisa ni tanya dekat Nisa apa yang berlaku, masa ni perempuan tu dah tak ada dah kat depan beranda tu. Dah hilang dah. Si Nisa pula masa tu tak mampu nak bercakap apa-apa. Dia rasa badan dia masa tu lemah, selemah-lemahnya. Dah hilang dah semangat dia. Jantung dia pula ni berdegup punyalah kencang, macam nak berpisah babe daripada badan dia. Suami dia pula masa ni masih lagi confused, tak tahu apa yang berlaku. Tak tahu pula kenapa si Nisa ni tiba-tiba menjerit sekuat hati dia. Sebab si Nisa tak bagi tahu, si Nisa ni dia masih lagi dalam keadaan terkejut masa tu. So Nisa ni baringkan badan dia kat atas katil. Nisa pesan dengan suami dia, jangan tidur selagi Nisa tak tidur dulu. Suami Nisa ni akur je dengan permintaan Nisa ni. Sehinggalah Nisa tidur, barulah suami dia pun tidur. Pagi tu Nisa cakap dengan suami dia, dia nak balik. Sepatutnya percutian diorang ni 3 hari 2 malam kat Bukit Fraser tu. Dia pendekkan menjadi 1 malam je guys. Sebab si Nisa ni dah tak tahan lagi dah. So pagi tu diorang ni pun balik. Tak sempat langsung nak pusing-pusing kat Bukit Fraser. Sebab si Nisa ni dah demam dah. Dia malas nak pusing-pusing lagi katanya. Sampai je rumah dekat KL, si Nisa ni fikir yang perkara ni dah settle lah, dah selesai dah. Rupa-rupanya guys, perempuan ni bukan ganggu dia masa dia bercuti kat Bukit Fraser je tu. Sampai ke rumah dia kat KL pun, perempuan ni still ganggu dia. Benda ni buat perkara yang sama je. Bila malam, kadang-kadang dia ketuk pintu rumah. Kadang-kadang si Nisa ni nampak bayangan dia, bayangan budak perempuan ni dekat mana-mana je. Yang peliknya hanya Nisa je yang nampak dan rasa kejadian ni. Tapi suami dia tak kena langsung. So semakin hari, Nisa ni dia menjadi semakin stres dengan masalah ni. Bila dia cakap dengan suami dia tak percaya. Kejadian ni berlarutan guys, sampai beberapa bulan. Sampai satu tahap tu, si Nisa ni dia dah mula terbiasa dengan kejadian-kejadian ni dah. Dia dah malas nak fikir dah. Dan dia pun dah mula hilang rasa takut dah dengan benda ni dah. Lama kelamaan benda ni hilang sendiri je. So Nisa ni pun dah mula faham. Bila Nisa rasa takut, benda ni makin mengganggu dia. Bila sampai satu tahap tu yang Nisa ni makin berani dengan benda ni, automatik benda ni hilang terus. Cuma satu perkara yang buat Nisa betul-betul tak faham. Kenapa dia pilih Nisa untuk diganggu? Dan daripada mana puncanya benda-benda ni berlaku? Hinggalah ke hari ni guys, persoalan ni masih menjadi tanda tanya dan mengganggu fikiran si Nisa ni.
Dahsyat guys. Sebenarnya guys, ada betul kata si Nisa ni. Lagi kita takut, lagilah dia kacau. So dalam masa yang sama, aku pun ada persoalan juga ni. Persoalan ni sentiasa bermain di fikiran orang-orang yang ada sifat takut dan kadang-kadang tak percaya pada diri sendiri ni. No offense guys, aku pun penakut juga, sama je. Persoalannya, macam mana nak jadi berani? Betul tak? Okay guys, kalau korang ada tip macam mana nak jadi berani, macam mana nak jadi tak takut pada hantu ataupun benda-benda yang seangkatan dengan dia ni, korang bolehlah tinggalkan komen kat bawah ni guys. Moga komen korang tu boleh bagi manfaat buat kita bersama ni guys. Okay guys, pendek je malam ni. Sebelum aku nak tamatkan malam misteri kali ni, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kat semua yang rajin komen tu, yang rajin like, yang share cerita aku ni. Sama ada yang positif ataupun yang negatif, aku okey je. InsyaAllah, mana yang tak elok tu aku akan perbaiki. Sesungguhnya yang tak bagus tu datangnya daripada aku sebagai seorang manusia dan hamba. Yang baik-baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan ni juga aku nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat semua muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Aku nak minta maaf kalau aku ada terkasar bahasa kat korang, terlanjur tutur kata, minta halalkan kalau ada yang aku termakan dan terminum. Semoga kita ni semua bergembira di hari raya ni. Okay guys, sampai sini je malam misteri kali ni. Yang mana belum subscribe aku tu, bantu aku tekan butang subscribe tu. Tekanlah loceng sekali kalau korang nak terima notifikasi dari channel Anas Rahmat ni. Semoga kita jumpa lagi di cerita yang akan datang. Korang jaga diri korang baik-baik. Aku sayang korang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Bye.